Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jangan sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini ada dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua. Yang pertama sekali adalah orang kata satu perkongsian daripada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkenaan dengan pertemuan beliau bersama Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana di dalam perjumpaan di PWTC malam kemarin, beliau sempat menyatakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan tuntutan untuk pengeluaran KWSP, yang mana beliau sendiri walaupun merasakan perkara ini agak berat untuk dilaksanakan, tetapi beliau bersetuju dan juga telah pun menyatakan pandangan beliau untuk perkara ini dilaksanakan secara bersasar. Secara bersasar adalah seperti apa yang telah dinyatakan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat sebelum ini, bagi 4 kategori yang telah pun mereka menyatakan, yang kategori yang sudah tidak aktif mencarum, dan juga berdasarkan pada mereka yang mempunyai baki-baki yang tertentu dengan kadar peratusan yang tertentu untuk dikeluarkan. Itu perkara yang pertama, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ni telah pun diberitahu sendiri, dimaklumkan sendiri berkenaan dengan tuntutan KWSP secara bersasar. Itu adalah perkara pertama yang baik. Perkara yang kedua adalah perkongsian daripada Datuk Seri Ahmad Maslan, yang mana beliau telah pun mengadakan satu lawatan kepada Ibu Pejabat KWSP, yang mana dalam taklimat di Ibu Pejabat KWSP semalam, kemarin bukan semalam, beliau telah dimaklumkan berkenaan dengan jumlah pencarum yang orang kata mempunyai baki-baki tertentu dan sebagainya. Dan di sini beliau menyatakan bahawa 5.4 juta ahli adalah ahli yang tidak aktif dan juga tidak mencarum. Okey, jadi 5.4 juta ahli yang tidak aktif atau ahli yang tidak mencarum ni dia dua sahaja. Yang pertama, mereka ini yang sudah tidak bekerja lagi, berpencen. Bukan berpencen, maksudnya bersara, maafkan saya, sudah pun sampai kepada usia persaraan. Jadi mereka ini mempunyai wang di dalam akaun KWSP sebab mereka mungkin tidak mahu keluarkan secara keseluruhan ataupun secara langsam. Jadi mereka mungkin mengeluarkan jumlah-jumlah yang tertentu pada orang kata kadar bulanan-bulanan yang tertentu ataupun setiap bulan dan sebagainya, supaya mereka seolah-olah mendapat gaji ataupun mendapat pendapatan secara bulanan. Okey, jadi daripada 5.7 juta itu, sebilangan besarnya adalah mereka yang sudah pun bersara, dan baki daripada golongan besar ini dalam lingkungan 5.7 juta ini pula adalah golongan yang sudah tidak aktif mencarum. Mereka ini bukan ataupun belum lagi sampai kepada usia persaraan, tetapi mereka ini sudah pun tidak bekerja, sama ada berhenti ataupun diberhentikan disebabkan oleh pelbagai faktor dan pelbagai keadaan yang tertentu. Mereka ini sudah tidak mencarum, contohnya daripada kalangan suri rumah, ibu bapa tunggal dan juga golongan-golongan yang lain. Jadi mereka juga berada dalam kategori yang sudah tidak aktif mencarum, dan ini adalah apa yang dibawakan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat untuk membuat tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar, yang mana memfokuskan kepada golongan-golongan ini. Bayangkan daripada 5.7 juta ini mungkin tak sampai 2 juta atau mungkin tak sampai 3 juta pencarum saja yang boleh diberikan pengeluaran secara bersasar, memandangkan mereka ini sudah tidak aktif mencarum di dalam wang KWSP mereka. Dan juga sedikit mungkin ada yang mula dah orang kata kurang selesa dan sebagainya kerana terlalu memfokuskan kepada golongan yang tidak aktif mencarum. Dan bagaimana pula dengan golongan yang aktif mencarum? Kerana ada juga yang berharap agar mereka ini diberikan satu nilai tertentu ataupun satu peratusan tertentu dan juga sebagainya. Jadi untuk golongan yang masih lagi aktif mencarum ini, kita tahu daripada pelbagai respon berbagai pihak dan juga sebagainya, memang sukar perkara ini untuk dilaksanakan. Tetapi saya bukannya menentang, malah jika dibenarkan sekalipun, saya sendiri akan mungkin orang yang pertama yang akan membuat permohonan untuk mengeluarkan wang caruman KWSP saya sendiri berminat. Tetapi kita tahu ianya mungkin sukar direalisasikan memandang kita ini ada caruman, kita ini bekerja dan mempunyai pendapatan. Namun kita sedar bahawa mungkin ada sebilangan besar mereka yang mengalami
mengalami orang kata pendapatan yang tidak seimbang dengan sebelum ini, mengakibatkan mereka punya komitmen bulanan tu masih kekal lagi pada kadar yang sebelum pandemik COVID-19, tetapi pendapatan sekarang mungkin sudah merosot lebih daripada 50%. Jadi saya mengharapkan kerajaan mempertimbangkan juga untuk golongan-golongan ini agar diwujudkan satu kategori pengeluaran bagi mereka yang mungkin mengalami orang kata pengurangan pendapatan, dan juga perkara-perkara yang boleh diambil kira seperti yang dilaksanakan yang hendak dilaksanakan semasa pelaksanaan ICNAR sebelum ini, yang mana selepas pada itu ICNAR terus dibuka kepada semua. Sebelum ini dia ada kategori kurang pendapatan 30%, 70% dan juga sebagainya. Mungkin perkara itu boleh diambil kira dan juga sebagainya. Dan juga saya berharap satu lagi, mungkin kerajaan juga boleh mempertimbangkan untuk memberi pilihan kepada keseluruhan pencarum, 14 juta pencarum, bagi mereka yang tidak berada dalam golongan bersasar ini, khususnya untuk orang kata memilih, mungkin untuk kali ini buat kali terakhir, untuk memilih sama ada mereka ingin mengeluarkan wang caruman ke dalam BSP mereka, tetapi mungkin dalam bentuk dividen yang mungkin akan dibayar pada tahun ini. Jadi diberikan pilihan kepada pencarum itu untuk dibenarkan membuat pengeluaran daripada jumlah dividen yang diperolehi bagi tahun pelaburan 2020. Sebagai contoh, kalau kata saya mendapat dividen contohnya RM15,000 pada tahun ini, mungkin saya mempunyai pelaburan lebih daripada RM250,000 dalam akaun kedai BSP. Jadi RM15,000 itu adalah jumlah pengeluaran yang saya layak untuk mohon di dalam sistem kedai BSP, seperti sistem permohonan ICNAR, ICITRA dan juga pengeluaran khas sebelum ini. Jadi mungkin wajar diberikan sedikit pertimbangan, setidak-tidaknya caruman asas yang dimasukkan daripada pekerja dan juga daripada majikan itu tidak diganggu. Apa yang ditarik sedikit ataupun diusir sedikit adalah daripada dividen yang telah pun dibayar oleh pihak kedai BSP bagi pelaburan untuk tahun 2020. Saya rasa perkara ini boleh dipertimbangkan, wajar dipertimbangkan dan harus diambil kira untuk dilaksanakan dengan keadaan yang segera. Setidak-tidaknya, sebab apabila kita bercakap tentang kesukaran, kesusahan dan sebagainya, walaupun mereka seperti contoh saya bekerja dan sebagainya, ada pendapatan, tetapi setiap seorang tu dia punya tahap kesusahan ataupun status diri dia dan sebagainya, keuangan dan sebagainya adalah berbeza, dan benda ini sangat subjektif. Kita tidak boleh menilai daripada data pertumbuhan ekonomi, data orang kata jumlah pengangguran yang semakin berkurangan dan juga data-data yang lain. Tetapi wajar pada saya untuk diberikan pilihan, maksudnya kepada semua pencarum, bagi mereka yang bersasar diberikan sejumlah yang lebih besar, mungkin semua daripada akaun kedai BSP mereka dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, kepada mereka yang mengalami pengurangan pendapatan dan sebagainya, mungkin diberikan pertimbangan sehingga 50% ataupun sebagainya. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai sebarang alasan secara bukti, secara fizikal, secara dokumen yang mana menunjukkan mereka ini terkesan, mungkin boleh diberikan pilihan kepada mereka untuk mengeluarkan dividen sebagai contoh. Jadi ini adalah antara cadangan-cadangan yang boleh diambil kira oleh pihak kerajaan, orang kata bagi membantu 14 juta pencarum kedai BSP yang berada di luar sana. Jadi itu saja sedikit perkongsian daripada saya hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.